Celebrity minggu ini kembali bersama saya Dina Nazir. Dan juga saya Fali. Uish, saya tak pernah jumpa tetamu kita minggu ini. Saya pernah sekali. Datang ke Duo Sina tak silap saya. Wah. Ada benda yang dipromosikan lah ketika itulah. Okay. Dan saya memang kagum kalau kita tengok wajahnya. Dina berani katalah 90% drama yang Dina tengok ada dia. jadi orang kata jadi datuk-datuk. Beb macam-macam. Jadi orang datuk, kaya. jadi orang kaya, jadi bapak tiri, Ustaz. jadi ustaz. Bagi je karakter apa-apa dia boleh makan. Tapi saya mula-mula tengok beliau ni, dia berlakon jadi polis. You? ASP Razlan. Fuya. Kita bersama dengan Zulkifli Ismail. Abang Zul sihat, Abang Zul? Alhamdulillah sihat. Senyuman tu, dia punya senyuman tu trademark tu. Senyum cari makan. Bang, dulu bang jujur lah bang saya masih tengok abang dalam Gerak Khas. Saya mati-mati ingat abang betul-betul polis bang. Ramai yang macam tu. Kan? Ramai yang ingat saya betul-betul polis, termasuklah polis sendiri. Oh ya. Ceritanya. Tapi bukan bang Bukan. Uish. Saya tak pernah jadi polis pun. Dalam lakonan tu saja. Jadi ada tak macam insiden-insiden yang berlaku yang betul-betul diingat abang polis tuan ada tak? Ada. Ada juga. Ada yang kadang-kadang dekat roadblock tu panggil tuan. Mungkin diorang ingatkan saya polis betul. Okey. Habis abang layankan je ke macam mana bang? Kalau dia orang tanya, polis ke? Bukan, saya cakap. Kalau tak tanya? Kalau dia orang cakap tuan, tu ajalah. Tabik je lah balik Tabik je lah balik. Kalau macam masa saya pakai uniform masa syuting, memang dah dipesan oleh pegawai. Kalau orang tabik, saya kena balas. Jadi saya balas lah sebab dia orang tak tahu. Okey, faham. Yelah sebab berlakon dalam Gerak Khas pun, orang kata jawatan tu bukan kecil-kecil anak. ASP Dina. ASP, lepas tu naik ke DSP dan last kali masa saya berhenti tu Superintendent. Nah, Sup ya. Sup. Tinggi tu. Tinggi. Habis tu masa mula-mula sarungkan uniform polis tu, ada tak pasal dia kata kalau nak tabik tu kena tabik balik kan? Ada dia ajar ke macam mana tabik cara dia? Ada. Oh, dia pun ajar. Ada belajar tabik semua. Memang polis tu ajar sendiri. Memang ajar. Jadi tak Memang kantoi lah dalam cerita tu. ada yang ajar. Dan saya pula apabila ditawarkan oleh Datuk Yusof Aslam untuk watak tu, perkara pertama yang saya buat, saya pergi ke Museum Polis. Saya hafal pangkat. Saya hafal pangkat dari constable sampai IGP sampai KPN. Kalau atas ni apa, lepas tu dah ada paku, lepas paku ada crown. Saya hafal semua supaya saya nak tengok ASP tu dekat mana, siapa yang saya perlu tabik. Takut benda situ kan. Takut nanti mungkin orang tak kenal kata saya pelakon. Jadi mungkin ada pegawai yang tinggi lalu saya tak tabik pula nanti. Tak logik pula Tak salah kalau lah. pegawai tu komplain ke apa kan. Jadi itu perkara pertama yang saya buat. Saya hafal tu apa beza dia, topi dia ada beza, collar badge dia ada beza. Dina anak polis kot, takkan tak tahu. Saya anak polis pun saya tak ingat. Ayah polis ni. Saya anak polis pun saya tak ingat semua tu. Saya tahu ni paku mama punya masuk dekat uniform. Okey, ni abah punya letak kat uniform. Itu je yang saya tahu. Sorry ma, I love you. Tapi macam Dina, mak Dina berapa paku? Kau jangan tanya aku paku. Aku tak ingat paku-paku tu. Nampak bang. Okay. Mama saya pencen ACP. Abah ACP. saya pencen sup. Itu je yang saya tahu. Jangan tanya lebih-lebih. Saya tak tahu. Betul lah. Betul lah bang. ACP satu pangkat di atas sup. Sup. Jadi tinggi mak saya lagi terror. Ketua keluarga. Bang, untuk permulaan Gerak Khas tu bang, dia macam mana bang? Bila yelah kena berlakon jadi polis ni kan, kita mesti nak kena tahu juga macam mana cara polis orang kata bercakap, menggayakan tu bang. Ada tak yang dia training tu masa tu? Training betul-betul tak ada. Tak ada. Cuma saya tengok cerita-cerita lain yang ada watak polis. Research sendiri dan research sendiri, dan Datuk Yusof pula memang nak yang tegas. Kalau boleh bercakap pun tegas, tak nak ada faham. saya rasa tak mahu. Kalau boleh saya kena firm abang, kena firm. Jadi bincang dengan kawan-kawan yang lain. Masa tu Datuk AC Mizal pun dia dah berlakon. Saya masuk kemudian. Dia bincang dengan dia sebab dia sendiri pun bapak dia Datuk Zaini tu pun polis. Betul. Okey. Itu je lah. Dia pun memang anak polis kan. Kita tahu.
Aku seorang je anak polis. Tak tahu kan? Tak apa, okey. Tak nampak teruk sangat. Okey. Buat sedar hati. Awak punya angkat kening tu macam saya tak percaya lah. Tak, Dina. Buat sedar hati macam ada juga yang tengok ni. Anak polis juga tak tahu. Kan sedar hati tu. Okey, permulaan dunia lakonan. Macam mana boleh kecimpung ke dunia lakonan tu, abang? Saya datang ke Kuala Lumpur tahun 1984 untuk berkhidmat sebagai wartawan di Utusan Melayu. Oh, okey. Sampai saya di Kuala Lumpur, selepas selesai tugas, saya cari tempat-tempat yang ada teater. Sebab saya minat lakonan. Okey. Malam ni kat mana ada teater, dah cakap kat panggung drama ada, pergi. Okey. Mula-mula tengok sebagai penonton je. Lepas tu saya dah kenal dengan pelakon-pelakon tu, pergi tengok dia orang masa latihan. Masa latihan tengok. Jadi pada suatu hari, seorang kawan pelakon, itu Allahyarham Nasir Ali. Dia tanya saya, hang nak jadi pelakon ekstra tak? Dia kata ada satu stesen TV memerlukan ramai pelakon ekstra untuk watak pelajar universiti. Saya masa tu umur saya dalam 22. Sesuai sangat. Sesuai lah tu. Saya pun telefon Cik Adman Saleh, nombor yang diberikan tu. Cik Adman kata, datang kita audition. Saya pun pergi buat audition. Ekstra pun kena audition juga. Audition. Cik Adman cakap, minta maaf, dia kata, saya nampak awak ada bakat. Kita sekarang nak cari ekstra. Sayang kalau saya ambil awak jadi ekstra. Oh, faham. Maksudnya level abang tu tinggi. Dia kata, melebihi ekstra. Sayang. Jadi dia kata, untuk drama ni, minta maaf, dah penuh. Saya nak cuba next, mungkin awak sekurang-kurangnya awak boleh jadi second hero atau awak boleh jadi hero. Teruslah. Tapi dalam hati saya duk fikir, betul ke ni ke nak ambil hati? Kan? Betul ke layak jadi hero ataupun sebenarnya saja nak reject halus. Nak reject cara halus. Kan? Saya pun okeylah, tak apalah. Saya bangun sampai kat pintu nak keluar, cakap dekat, dek, jangan potong rambut. Masa tu rambut panjang mana bang? Saya rambut bukanlah panjang sangat, tapi berserabai, tak sikat. Dia lepas mandi gitu. Nak kata afro pun tak afro, dia keriting macam tu kan. Jadi, biar kering je bang. Biar gitu. Bergalun lah macam tu. Jangan potong rambut, dia kata. Saya tanya, kenapa? Ikut je lah. Saya balik lebih kurang seminggu dapat panggilan. Saya dapat berlakon cerita tu. Saya layak untuk berlakon cerita tu. Saya pun sampai. Nah, skrip. Tahniah awak terpilih untuk berlakon drama ni. Jadi apa Cik Adnan? Hero lah. Oh, wow. Jadi betul lah. Betul jadi hero. Dia memang bukan janji palsu lah. Bukan. Betul-betul tu jadi hero. Oh, yang itu adalah untuk drama atau untuk filem? Untuk drama. Untuk drama. Terus jadi hero bang. Terus jadi hero. Tak rasa macam takut ke bang? Memang. Janggal ke? Takut, janggal, terkejut semua. Saya tak tahu apa-apa. Saya tak ada basic sangat pun. Jadi biasalah masa syuting banyaklah kena marah. Yelah, faham lah. Tapi saya anggap itu sebagai proses pembelajaran lah. Faham lah. Saya tak faham apa-apa. Saya tak faham sangat tentang lakonan. Saya tak faham tentang kamera. Saya tak faham. Favor kamera sikit. Favor kamera. Favor kamera. Jadi masa tu banyaklah. Mana baju konti? Konti? Apa pula Banyak benda saya tak tahu. Jadi saya belajar sikit demi sikit lah. Sampai dah macam sekarang dah hampir 37 tahun saya dalam dunia lakonan. Hampir 30 tahun bang 37 tahun. Hampir 40 tahun lah. Hampir 40 tahun. Lebih umur saya bang. 1 tahun je lagi muda dari dia nanti. Maksudnya saya belum lahir lagi abang dah start berlakon. Betul. 86. Drama saya pertama tu 86. Okey, itu yang jadi hero tu lah bang. Jadi hero tu. Apa tajuk dia bang kalau boleh dikongsikan? Basikalku. Basikal. Berlakon sebagai watak seorang pelajar Universiti Melaya yang gemar berbasikal. Dari rumah dia di Datuk Keramat ke UM kayuh berbasikal. Jauh tu. Dalam cerita Dalam cerita tu lah. Sampai dia dah grad dengan konvo punya gown konvo tu pun dia kayuh berbasikal juga. Girlfriend dia bawa kereta kat tepi. Dia siapa bang girlfriend dia time tu?
Dia tak banyak berlakon. Dia pun dah meninggal. Allahyarham Faridah Abdullah. Okey, faham. Dia seorang cikgu, seorang guru di sekolah di Kedah. Dan dia, kalau tak silap saya, dia sambung belajar dekat UK. Meninggal semasa di sana. Okey, faham. Apa menarik kat tu dia perjalanan tu alhamdulillah dipermudahkan pada awalnya. Datang untuk ekstra tapi dapat lead terus. Dapat lead. Tapi saya selalu percaya bila kita start mudah, pertengahan tu ada sedikit susah. Kesukaran abang. Nak kata susah, ada jugalah. Ada juga kadang lama kan, gap tu lama antara satu job dengan satu job tu. Faham. Ada juga. Bohonglah kalau saya kata tak pernah rasa susah. Memang ada susah. Ada. Jadi macam pelakon-pelakon yang dia tengok macam banyak terganggu periuk nasi je lagi-lagi waktu PKP. Jadi waktu PKP tu macam mana hidup sebagai seorang pelakon lah. Tak boleh syuting. Saya beruntung sebab jodoh saya, isteri saya bekerja. Isteri saya bekerja. Jadi dia ada gaji tetap. Setiap bulan dia kerja kerajaan, dia pegawai kerajaan. Dia cikgu sekolah. Senang, paling tepat lagi. Jadi saya beruntung sebab kalau saya tak ada, boleh dia top up dulu. Dia cover dululah. Dia backup sikit. Dia backup sikit. Lepas tu yang kesiannya kalau kedua-duanya dia hilang punca. Kedua-duanya freelance, terus hilang 100%. Jadi masa COVID 2 tahun, saya beli bihun, beli apa kat rumah. Masak lah, setiap hari dia masak lah kat rumah. Semua orang dah tak bekerja kan. Betul. Masak lah tu. Lebih jimat lah kita masak kat rumah untuk makan. Tak keluar bang Jadi boring makan nasi saja kita masak. Hari ni bihun, esok mi goreng, esok kuih western tak ada lah sangat. Tak ada lah sangat western. Hal saja orang kata sisi. Bang, dia kiranya bang, yelah datang KL nak jadi wartawan. Suka tengok orang berlakon teater. Tapi terinspirasi nak jadi pelakon tu bang, ada darah daripada orang tua ke? Pasal minat tu tadi kan, yang menggerakkan abang pergi tengok teater tu. Yalah tu. Saya minat. Nak kata darah dari orang tua tu, sebenarnya saya masa tu saya tak tahu sangat. Ayah saya orang politik dan ahli perniagaan. Tapi saya tak dibesarkan dengan dia lah. Tapi dah lama lepas saya berlakon, saya dapat tahu yang arwah ayah saya pernah berlakon dalam filem macam apa dia panggil, macam filem untuk kempen menabung ke kempen menyimpan di bank macam itulah yang diarahkan oleh Allahyarham Aziz Jaafar. Ayah saya berlakon sebagai pegawai bank yang bagi ucapan untuk menarik minat orang untuk menabung. Saya dapat tahu berita tu. Maknanya mungkin ada bakat sikit tapi lebih terserlah dalam bidang lain. Dan lagi satu ini agak ni sikit lah. Saya sebenarnya kalau nak ikutkan, saya berminat untuk menjadi penyampai radio. Kalau ikutkan betul-betul cita-cita saya nak jadi penyampai radio. Tapi saya setakat ni saya cuma dapat dari penyampai TV. Saya pernah jadi penyampai TV untuk 5 tahun. Buat program Selamat Pagi Malaysia apa semua. Saya pernah jadi penyampai TV. Penyampai radio tak pernah. MC pengacara majlis biasalah. Yang tu biasa. Kata mak saya, arwah mak saya, saya kecil lagi, van Jabatan Penerangan lalu mewar-warkan, malam ini jangan lupa tayangan wayang gambar di padang sekolah sekian kan, tajuk kita ni. Jangan lupa bawa sapu tangan. Bawa sapu tangan, cerita sedih. Ni dulu ni wayang pacak dulu. Faham. Jadi kunjungilah beramai-ramai. Saya dapat perkataan kunjungi. Umur 4-5 tahun tu saya dapat perkataan kunjungi. Saya tak tahu makna pun. Kunjungi. Saya akan lari, rumah saya tu sawah. Saya akan lari pergi tepi tu, van tu dah lepas. Balik saya yang umumkan. Jangan lupa tuan-tuan dan perempuan dengan pelat budak kan. ni apa semua ni, ambil lah apa-apa buat mikrofon. Kan. Mak saya sedih. Kenapa? Saya pun tak kisahlah. Lama lah lepas tu kan saya tak tinggal dengan bapak. Tapi perasan yang mak tu sedih. Saya nampak macam mak sedih. Mak tak apa gembira dengan perbuatan saya. Bukan tak gembira, dia sedih. Ada sesuatu yang menyentuh perasaan dia. Bertahun-tahun lama selepas tu baru saya tahu yang buat pengumuman tu adalah ayah saya. Abang tak tahu pun. Saya tak tahu.
Faham. Rupanya ayah saya ada dia aktif dengan belia, dengan politik apa semua. So dia macam bekerjasama dengan Jabatan Penerangan. Dia yang umumkan. Saya rasa maknanya bakat bercakap tu datang dari dia lah. Daripada ayah. Walaupun saya tak tinggal dengan dia. Tapi bakat tu datang dari dia. Dia nak bagi takut je lah. Ada yang tak faham. Kiranya abang awal lah kiranya mak dan ayah berpisah tu bang Kalau nak ikutkan masih dalam kandungan. Okay. Jadi itulah yang disedih tu. Jadi yang mak saya sedih tadi mungkin tengah fikir nak bagi tahu ke tak. Masa tu tak tahulah. Maksudnya ayah tu tahu tak siapa pada ketika itu? Saya tahu ayah saya, tapi saya ingat saya tak nak jumpa masa tu. Saya tak nak jumpa, tapi kata mak, ayah datang nak jumpa. Saya yang tak nak. Saya budak kecil kan, saya tak faham apa-apa. Tak friendly sangat. Takut orang. Jadi saya tak rapat lah. Jadi masa tu saya tak sangka lah pula yang buat pengumuman tu dia. Yelah, faham. Lepas tu suaranya kita tak cam suaranya. Tak cam masa tu sebab saya tak tinggal dengan dia. Jangan jumpa. Lepas tu bila dah besar tu, okeylah saya dah rapat dengan dia macam biasalah. Tak tinggal dengan dia tapi jumpa spend time juga. Bila saya dah kahwin apa semua kan, bawa cucu balik kat dia pun datang rumah saya. Memang biasa je lah. Dan yang paling penting, saya tidak menyalahkan sesiapa pun dalam hal ni. Ya Allah. Bukan salah mak, bukan salah ayah. Dah takdir macam tu. Betul. Tak menyalahkan siapa pun. Betul. Cuma saya perlu kuat lah untuk terima. Tapi wow, kind of banyak-banyak benda yang menarik minat seorang budak berumur 4-5 tahun adalah suara ayah dia sendiri yang dia tak tahu tu ayah dia. Dan cerita dia saya rasa tak ramai orang tahu. Allah. Adik-adik saya mungkin tak tahu. Kalau adik-adik saya tengok mungkin dia orang tak tahu. Tapi sebenarnya macam Abang Zulkifli ni pun dia hebat dalam penulisan. Yelah sebab starting pun wartawan kan. Jadi kita tahu, saya baca tau. Abang Zul ada banyak tulis dekat Instagram pasal yelah banyak cerita-cerita yang pasal yang kisah ibu dayah ni pun dia cerita juga. Tapi itulah nak bersambung tu tunggu lama lah Abang Zul. Kebetulan sekarang saya tengah buat cerita pasal diri saya tu sebab macam ni. Ramai orang yang masih keliru dengan saya. Saya orang mana, saya ni kampung mana. Orang keliru. Sebab mak saya dengan ayah tiri tinggal di Rompin Pahang. Ayah dan mak tiri tinggal di Alor-Star lah. So saya umur 20 lebih dah datang KL. Jadi daripada orang keliru tu saya sajalah Tulislah. Supaya orang faham. Kebetulan baca juga saya baca membesar pula dengan nenek. Membesar dengan nenek. Lepas ni dia akan compile semua, buat buku terus, autobiografi. Dia dah ada sekarang, dia dah part 3 ke part 4 tah. Dia sambungan cerita dia. Ada orang cadangkan buat buku insyaAllah. Buat autobiografi tu. Sebab itulah macam bagi Dina, bila kita dah tak ada, itulah legasinya. Betul. Itulah ceritanya. Sebab setiap orang cerita berbeza kan, cerita kehidupan dia berbeza, kejayaan dia berbeza. Jadi patut dikongsi tu. Betul. At least anak cucu semua akan tahu. Macam abang cakap lah, saya ada 2 ayah, 2 mak bang. 2 ayah, 2 mak. Tadilah keliru yang anak dengan cucu nanti kenapa banyak sangat nenek aku, moyang aku. Itu tak kira yang betul lagi semua. Anak saya masa kecil memang keliru. Itulah tu. Dia pernah tanya, Tok Ayah tu siapa? Tok Ayah, ayah papa lah. Tok Wan ayah tiri papa. Tiri pula. Tiri tu apa? Tok mak papa. Mak tok tu mak tiri. Tiri tu apa? Yelah faham lah. Dia akan tanya lah. Sekarang bila dia dah besar dia faham lah. Okay lah. Itu tak kira yang isteri punya parents lagi kan. Belum lagi apa yang mak ayah dia ada anak yang lain pula. Itu belum masuk lagi. Itu sambungan nanti Dina. Itu lagi satu soalan yang dari kecil saya susah nak jawab. Bila orang tanya, kau ada berapa adik-adik? Saya nak jawab susah. Satu mak, satu ayah, saya seorang. Satu mak, satu ayah. Lepas mak kahwin lain, saya ada 3 adik. Lepas ayah kahwin lain pun ada 3 adik. Yang bongsu dah meninggal. Beberapa tahun yang lepas lah. Jadi sini saya ada 3 adik, sini saya ada 3 adik. Tapi saya tak boleh kata saya 7 adik-adik, tak boleh.
Jadi itu yang bila kecil tu saya ada apa adik-beradik, kadang saya malas jawab. Tak ada seorang tu. Kenapa tak boleh cakap ada 7 adik-beradik? Lain mak, lain bapak. Sebab yang ini dengan yang ini tak ada kena-mena. Oh, Dia ada yelah. adik-beradik Sebab tiri. kalau dia kata 7 adik-beradik, yang adik nombor 2 dengan nombor 3 tu dia tak sekena-mengena dengan 5 Tak ada dan 6. kena-mengena. Betul. Jadi itu yang masa kecil saya cukup confused. Kan kalau jawab 4 lah contohnya, 4. Maksud yang sambung bapak kan, 4. Oh ya ke 4? Kan pening juga. Pening kalau juga. lagi 3 dah tak pening. Habis yang lagi 2 ni tadi. Yang ni Jadi itulah soalan yang itu akan saya masukkan kalau tengoklah 45 ke 45, 46 Saya ke. follow je, bang. Saya akan masukkan. Best. Tak, masalahnya best. Kalau kita tengok dekat penulisan Abang Dekat Zul Instagram sendiri, ni? Dekat Instagram, dia punya ayat-ayat dia tu tersusun rapi. Ya. Kita Memang senang faham. Ada dia Yelah. punya dinamik dia. Ya. Suspend dia pun ada. Dapat. Awak pula memang minat. Saya minat membaca lah, bang. Tapi saya akan baca Bagus. benda-benda yang melibatkan gosip dengan orang je. Minat membaca memang bagus. Memang bagus. Itulah tu. Tapi baca-baca gitu je lah, bang. Maksudnya tak adalah baca yang in detail macam benda-benda yang fakta ke. Jarang lah. Dia macam gini saya minat. Gosip ke minat. Tapi dia dalam masa yang sama, dia tak sedar sebenarnya. Sebab bila kita ramai-ramai, dia akan duduk satu corner, dia baca Betul je. Cakap baca je, bang. Caption orang tu panjang pun dia akan baca. Dia akan baca, tak ada Bagus, masalah. Boleh jemput datang rumah, boleh buku banyak tu. Dah kata Buku hantar orang lain lah, bang. Aku saya pening lah, bang. tapi Boleh. betul. Kalau kata Instagram content itu adalah menarik. TikTok content pun menarik juga. TikTok Abang content. Ini TikTokers ni. TikTokers ni. Jangan main-main. Tapi di mana dapat idea untuk educate? Macam TikTok content abang lebih pada mengajar tentang kita, tentang budaya kita, tentang bahasa kita, logat kita. Okey. Saya rasa beruntung sebab saya pun suka baca. Jadi dari pembacaan, dari apa saya ada banyak ilmu. Ilmu tu kalau saya simpan tak guna. Simpan saya mati ilmu tu hilang gitu je. Jadi saya curahkanlah. Abadikan Jadi nak abadikan tu cara macam mana. Kalau saya cikgu, saya boleh mengajar kat sekolah. Betul. Tapi saya tengok sekarang ni media sosial saya gunakanlah untuk ni dekat TikTok. Sebab saya rasa sayang kalau apa yang saya tahu tu saya tak beritahu kat orang. Okey, TikTok saya banyak tentang bahasa, budaya semua. Okey. Macam bahasa logat Kedah. Logat Kedah ni saya terfikir nak buat sebab budak Kedah sekarang pun dah tak betul-betul original, dah tak betul-betul cakap Kedah tak yang pure. betul, yang tak pure, dah tak pure. Bukan logat Kedah yang asal yang ada di Kedah sekarang ni. Jadi saya tinggalkan Kedah dah dekat 40 tahun dah. Okey. Saya tinggalkan Kedah tahun 83, 84. Jadi bahasa ni berkembang. Tapi saya tak ikuti perkembangan tu. Okey. Jadi sebab tu saya bercakap logat Kedah yang lama, yang asal. Faham? Sama juga macam orang Portugis di Melaka. Okey. Tak sama dengan orang Portugis di Portugal. Betul. Sebab bahasa yang diorang bawa tu masa diorang datang dulu. Betul. Bahasa Ya, jadi asal bahasa lama. sama juga orang Melayu yang duduk di Sri Lanka. Dia cakap Melayu tapi kita dah tak berapa nak faham sangat. Orang Melayu Sri Lanka boleh faham tapi dia dah lain. Sebab itu mungkin bahasa yang lama. Yang lama. Lepas tu dia duduk di Sri Lanka, ada pula asimilasi dengan masyarakat situ, budaya sana. Dia dah berubah sikit-sikit. Macam kita pun kalau kita tengok bahasa Melayu dulu kan, tak sama dengan sekarang. Bahasa Tak Melayu sama. kuno dulu. Sebab tu macam saya masih sebut gerek untuk basikal. Oh, kerek. Gerek. Tapi budak-budak yang muda-muda, anak-anak buah muda-muda, diorang sebut basikal. Dia tak sebut gerek dah. Gerek tu lama sangat. Lagi satu, saya duduk dengan arwah nenek. Jadi maknanya selang satu generasi. Lagi pekat dia punya logat Kedah tu. Lagi lama lagi. Tengok nenek kata kelih. Kelih. Kelih untuk tengok. Kelih. Bila lama tak kelih hang. Maksudnya lama tak nampak atau lama tak nampak atau lama tak tengok. Kadang-kadang dia kata tekoh-tekoh. Apa tu? Tekoh-tekoh. Tekoh-tekoh tu maknanya kadang-kadang. Oh. Orang Kedah sekarang dah sebut kadang-kadang. Tapi saya masih lagi Tekoh-tekoh. kalau saya cakap Kedah saya sebut tekoh-tekoh. Dia automatik lah. Jadi saya tengok pula kadang-kadang orang cuba nak cakap Kedah tak jadi. Okey. Jadi itu yang saya buat
Logat Kedah tu. Konten tu. Buat konten Logat Kedah. Jangan kelih saya. Tengok. Menarik Sebab sebab macam Dina tengok yang tadi Dina tengok ada konten tentang buah-buahan. Makanan ke buah-buahan? Rupa-rupanya buah-buahan pun nama lain-lain juga. Nama lain-lain. Okey, tapi buat masa ni saya hanya memilih perkataan yang betul-betul lain. Okey. Bukan air jadi ayak. Itu hampir. Itu logat je lah kan. Itu logat je. Perkataannya tetap air. Sebutnya ayak. Saya ambil yang betul-betul jauh berbeza. Contoh buah kerdas. Buah ni tadi. Buah genuak. Ya. Langsung lain. Buah genuak. Buah genuak. Buah kelapa, buah nyok. Betul. Nyok. Selalu dengar lah. Selalu dengar lah. Yang tu orang biasa. Itu yang dah biasa. Macam cerita Piramli tu. Genuak. Betul, genuak. Genuak. Buah genuak buah ada. Buah genuak. Buah genuak itu dah. Kerdas. Kerdas. Faham. Kerdas. Saya tengah fikir kat Johor ada ke? Ada. Pelam. Mangga. Pelam, mangga. Oh ya ke? Itu memang orang lain tak panggil pelam. Entahlah. Ada. Johor yang saya tahu dah. Orang Johor je sebut gobok. Gobok almari. Itu orang Johor je sebut. Gebor, selimut. Gebor untuk selimut. Tapi gebor Kedah pun hampir juga. Gebak. Gebak. Gebor tu gebak. Kain gebak untuk selimut. Semua orang Johor ni dia banyak bulat ke mulut pasal. Lagi satu kalau jalan Teguh tu tegak. Tegak. Jalan lurus. Okey, apa ni dekat simpang kan? Lurus. Kalau orang lain cakap terus. Lurus. Orang Johor tegak. Tegak. Yelah tegak. Tegak je, kau pergi tegak je. Pergi tegak. Begitu. Itu Johor. Betul lah. Saya suka bahasa tu. Betul lah. Tak perasan. Tegak. Tapi dia kiranya nak buat konten media sosial ni bang. Yalah, kita tahu macam Abang Zul sendiri pun dah agak berusia lah kiranya. Tapi dia minat nak buat konten tu. Dengarnya pun macam konten-kontennya edit sendiri pula. Abang buat video tu edit sendiri? Betul. Saya skrip semua saya sendiri. Shooting pun saya sendiri letak kat tripod. Shooting. Saya edit sendiri. Boleh kata 80-90% saya edit sendiri. Cuma kadang-kadang bila anak lelaki saya ada kat rumah, saja saya minta dia kadang-kadang typo. Faham. Touch up sikit. Kadang-kadang yang kalau dia subtitle tu semua. Kalau dia ada lah subtitle tu ke ataupun dia tengok apa-apa yang dia touch up je sikit je lah. Jadi kalau keseluruhannya boleh kata saya buat sendiri. Sekejap lagi dia nak tanya lah tips macam mana. Yang ni tak payahlah korang tengok. Nak tahu macam mana dia buat Abang Zul ada 2 sebelah-sebelah tu. Nak buat juga Dina ada 2. Filter. Sekarang ni senang je. Tak payahlah nanti korang tiru. Saya buat dalam handphone je. Itulah nanti share. Tak nak cakap sekarang nanti korang tiru. Tapi kan bang, kita kembali kepada TikTok tu. Abang antara orang yang sangat aktif TikTok. Instagram pun abang aktif juga. Tetapi banyak macam kakak-kakak, abang-abang yang lain yang tak percaya, yang seangkatan dengan abang yang tak percaya media sosial. Saya berpandangan kita mesti ikut peredaran zaman. Terutamanya dalam bab teknologi. Kita kena ikut. Suka tak suka, kita kena ikut benda tu. Macam ada orang kata, kawan-kawan saya lah pelakon-pelakon veteran yang kata tak setuju leceh apa ni media sosial ni apa semua kan. Pada saya okeylah, zaman berubah. Okey, banyak benda dah bertukar. Betul. Pengarah, penerbit, production manager apa semua pun dah bertukar orang. Budak-budak baru mungkin tak kenal saya. Faham? Yang veteran ni. Mungkin orang tak kenal. Paling-paling pun pakcik tu tahu. Kan? Mungkin itu je. Itu je. Jadi kalau saya tak menempatkan diri saya dalam media sosial, takut orang lupa. Takut lupa terus. Tu saya buat macam tu. Dan sekarang Alhamdulillah, TikTok tu budak-budak muda je. Jadi dibandingkan dengan kawan-kawan veteran yang lain, orang muda tak kenal. Apa salahnya? Lagipun nak mengembangkan market kepada market yang baru. Apa salahnya? Pada saya okey, kita kena setuju je. Ada yang aku handphone ni aku buat call orang dia. Dia play SMS, WhatsApp dia. Itu je. Ada yang macam tu. WhatsApp pun typo banyak kan. Itu biasa. Yelah. Senang voice note. Pakai voice note senang. Kan. Jadi saya sentiasa mengalakkan kalau boleh. Mana saya tak tahu, saya tanya anak-anak. Walaupun dulu saya yang ajar anak pakai komputer, sekarang orang ajar saya balik, tak apa. Tak ada masalah. Belajar balik dengan budak-budak.
sama dengan syuting ke apa ke, yang saya tak tahu, saya tanya dengan pelakon muda. Betul. Apa salah dia? Tak ada masalah pun. Betul. Saya tanya dengan pelakon muda. Dan sebab ada kawan-kawan yang duk mengungut dekat Facebook, dekat ni kan, media sosial lah. dekat media sosial. Ramai yang mengungut dekat media sosial. Tak ada job lah ni. Dah 2 bulan, tak ada orang nak ambil aku berlakon ke. Aku nak makan apa ni? Saya tak suka macam tu. Kita usaha je. Ini saya kalau saya tengok view berkurangan, saya cari jalan. Macam mana cara? Konten lain pula. Sebelum saya buat Kembar tu, selalu view saya, kalau yang paling tinggi sampai 1.7 juta pun ada yang paling tinggi. Tapi average saya dapat dalam 100,000, 200,000 tu okey lah. Paling-paling kurang pun 60,000. Itu okey. Sebelum tu tak sampai 10,000. Jadi saya dah susah hati. Kenapa konten aku tak dapat 10,000 ni? Saya buat Kembar 400,000 lebih. Naik. Jadi saya suka macam tu. Sama juga dekat media sosial yang lain kan. Macam saya cerita pasal tu kan. Saya post, saya pergi tengok teater. Tak sampai 1,000 like. Saya buat kisah hidup saya masa kecil. Dekat 40,000. Saya sentiasa berusaha lah. Kalau agak slow, cari jalan balik. Betul. Tapi kira kena kaji jugalah Yang ni saya nak belajar ni. Ini saya nak belajar. Sebab kita selalu anggap, macam saya lah, saya cakap secara peribadi, saya selalu anggap media sosial saya adalah untuk kongsikan cerita saya saja. Tapi dia habis kat situ je lah. Dia tak kira nak kaji. Kenapa yang ni banyak like, kenapa yang ni tak. Kenapa yang ni orang suka tengok, yang ni tak. Jadi lebih elok kalau kita kaji sebenarnya. Betul, kaji dan buat uji kaji. Try yang ni tengok, try yang ni tengok. Buat benda lain. Dapat satu yang orang suka yang ni. Macam saya lah, betul. Macam saya lah, sebelum buat logat tu saya cuba macam saya syuting cerita ni lah. Syuting saya tengok orang tak minat. Saya start dengan logat tu, saya tengok ramai pula. Jadi kita boleh tahu Abang Zul punya followers dia suka konten-konten yang dekat dengan diri sendiri. Dekat dengan budaya, dekat dengan bahasa kita dan identiti negara kita. Dalam masa yang sama educational lah. Betul. Dapat something lah. Dia dapat something, bukan kosong-kosong. Yang educational pun sebenarnya bukan semua orang muda minat. Kadang-kadang tengok malah dia skip je. Dia scroll kan. Itu yang kena ada sesuatu jugalah. Maksudnya walaupun kita nak sampaikan ilmu, tapi dengan cara yang catchy lah. Yelah. Jadi taklah semestinya konten tu harus yang kelakar sahaja ataupun harus yang mengarut-mengarut sahaja. Lagi satu untuk TikTok, dia kena ringkas dan padat. Betul. Kena cepat. Sebab tu saya tak ada macam hai, apa khabar semua? Hari ni dah makan ke belum? Hari ni saya nak ceritakan tentang saya terus start 5 perkataan dalam logat Kedah. Terus masuk. Straightforward je. Faham. Tak ada lagi dah apa khabar semua? Tak ada lagi dah. Tak payah lagi dah. Kenapa? Ambil note. Tak payah. Supaya next time ingat. Lagi off kamera ni tanyalah. Apa tu? Tanyalah apa tips-tips ni tadi. Tapi sementara nak bagi ni memang kena tulis jugalah. Take note. Bang, kita pun sendiri tahu yang mana abang ada. Abang berapa anak? 2 orang bang? 2. Dua-dua yang dah pun habis belajar bang Okey. Yang sulung dah habis belajar. Kat Jepun tu? Korea. Jepun pula. Okey. Dia belajar dekat Malaysia. Okey. Dia kerja kat Korea. Ramai orang confused. Okey. Dia jadi pensyarah di Korea. Grad dekat Malaysia. Grad dekat Malaysia. Dekat Korea. Kat Korea. Okey. 2 tahun kontrak. Okey. Dah habis 2 tahun tu, sekarang dia dah balik. Dah mengajar di USM. Yang the second one bang? Yang the second one baru tengah sambung master. Tengah sambung master. Tinggi lah Yang tu Alhamdulillah. Yang tu dia ambil bidang filem. Itu nak tanya tu, anak-anak tak ada ke tempias ni kena abang punya bakat tu pula. Okey. Anak saya yang sulung tu, yang lecturer tu, perempuan tu, masih kecil dia berlakon. Umur 2 tahun macam tu. Kebetulan saya syuting dengan Lily Patra, kalau siapa-siapa ingat, pelakon lama Lily Patra dengan Datin Sri Umi Aida. Okey. Saya jadi suami isteri dengan Datin Sri. Jadi Lily Patra jadi orang gaji. Girlfriend saya, ex-girlfriend saya datang menyamar jadi orang gaji masa saya kat overseas. Faham. Dia datang dengan niat tak baik lah. Okey. Cerita dia twist dekat situ lah. Cerita tu jadi ada anak umur 2 tahun lebih kurang, lelaki.
bawa budak tu nangis. Nak pegang nangis, nak pegang Tak boleh nangis. berlakon lah. Jadi satu hari tu kita tak dapat nak syuting langsung yang melibatkan budak. Macam mana masuk hari kedua bawa budak lain, tak boleh juga. Saya call wife, bawa anak itu datang. Saya try lah. Bawa 2-3 baju. Okay. Bawa saja. Pasal kau tak berjalan kan production tu. Dia tanya dengan director, cakap dengan director, Tony director tu. Orang Sabah. Tony, ni anak aku, boleh? Tu try nak. Try bagi dia dekat latency Umi. Ni mama, bukan tu mama. Mama dia, tu mama. Ni ibu. Ibu. Ibu okey. Ibu okey. Okey. Pegang ibu bawa. Dia nakkan orang pun so okey. Okey. Dia tak nangis. Dia boleh duduk. Masa tu umur dia dalam berapa tahun? Dalam beberapa hari lepas tu, dia celebrate birthday yang kedua dalam set. Memanglah umur macam tu susah lah. Cuma dia beza sebab nak lelaki tapi dia perempuan. Ni perempuan. Tu director kata boleh. Jadilah. Boleh. Tak ada masalah. Kira okey lah Dina. Kan? Anak dengan bapak satu frame tu. Kan? Betul. Senang berlakon. Bapak jadi bapak je budak tu. Jadi bila saya balik turun kereta dalam scene lah, balik Papa dia terus macam okey lah. Yelah, dapatlah momen tu. Dapatlah. Dapat bukan lakonan. Betul papa dia pun. Papa dia. Jadi cuma mama je tukar jadi ibu. Shooting lah lepas tu sampai umur dia 11 tahun. Dia masih shooting lagi. Masa tu nak ambil UPSR. Jadi saya stop. Saya cakap kat dia, fokus. Habiskan belajar dulu. Fokus belajar, habiskan belajar. Habis belajar nanti nak berlakon lah. Jadi apa jadilah. Jadi bila dia dah habis PhD, saya cakap, Kak Long dah habis belajar ni. Dah sampai PhD dah. Papa dah benarkan Kak Long berlakon balik. Tak minat berlakon balik daripada 12 sampai PhD ya. Dia punya cuti. Lepas tu dia kata, tak minat dah. Tak minat dah. Dah jadi doktor Tak minat dah dia kata. Tak apalah kata. Dia punya PhD dalam? Linguistik. Bahasa? Bahasa. Wah, daripada ayahnya juga. Betul lah. Dari saya juga. Dan the second one bang? Yang second one dia minat filem apa semua, tapi dia lebih minat di belakang tabir. Faham. Dia lebih minat di belakang tabir lah. Kalau berlakon dia macam tak minat sangat. Tak minat sangat. Tapi dia boleh main muzik. Itu dari mak dia. Mak dia main muzik. Isteri saya cikgu muzik. Boleh main decoder lah. Recorder macam ni. Itu harmonika. Macam ni. Memang dulu memang dia ajar main recorder kat sekolah rendah tu, betul. Yelah. Main recorder. Lepas tu bila dia sambung belajar, lepas dapat degree, dia posting dekat sekolah menengah. Dia memperkenalkan, bukan dia cipta, dia memperkenalkan satu alat muzik baru yang dipanggil sape lele. Nanti boleh Google sape lele. Pecel lele saya tahu bang. Aku dah agak dah. Pecel lele memang sedap. Saya dah agak dah. Okey. Jadi sape lele ni dicipta oleh Cik Jeffrey, nama penciptanya. Dia kahwinkan sape Sarawak dengan ukulele. Sape lele. Sape dia yang macam gitar tu, tapi ukulele. Dia kahwinkan jadi alat muzik macam gitar tapi kecil lah. Dia buat show merata lah sampai ke Turki apa semua dia buat show. Jadi faham. Dia punya badan dia sape, tapi dia punya neck dia macam ukulele. Alat tu memang tak ada dekat tempat lain tu. Memang tak ada. Buat sendirilah bang. Itu yang Cik Jeffrey tu buat. Cik Jeffrey tu buat. Dia yang cipta. Bunyi sapek lah. Bunyi piano Rina. Kita nak tahu, kita kan ahli musik juga. Yalah, tu dia bunyi sapek, aku bunyi ukulele nak tahu juga tu bang. Tu nanti kejap lagi saya tunjuk. Tak payah tunjuk korang cari sendiri. Aduh. Itulah, jadi cerita betul. Okey, anak lelaki saya dia muzik dia lebih minat muzik. Tu saya kata duduklah kalau macam tu. Dia belajar filem tapi dia ada basic music. So nanti kalau nak buat, boleh buat filem musical ke, ataupun filem biasa tapi dari segi penataan bunyi tu dia buat sendiri ke. Scoring tu boleh buat sendiri ke apa ke. Banyak luas bidang tu. Because kalau kita cakap pasal filem, kita cakap pasal muzik, bila dua-dua ilmu tu ada, macam-macam boleh buat. Commercial boleh buat, musical boleh buat.
Banyak lah. Banyak. Silap-silap anak yang second tu ambil ayah jadi berlakon. Kan? Dia dah belajar takkan lupakan Tapi ayah. akan jadi benda yang fun juga tu kalau anak yang direct. Boleh je. Saya Saya boleh je. Bayar je lah Pa, buat ni pa. Macam mana macam tu Pa salah. Tak boleh buat macam tu. Pa macam mana Kan? Menarik kan tu? Menarik kan? kan? Mudah-mudahan lah. Amin, Kalau amin, dia ada ya Rabbal rezeki dia Alamin. apa kan. Macam hari tu untuk projek tahun akhir dia, dia ada sebutkan saya nak ambil saya berlakon tapi saya tengah syuting tempat lain. Faham. Dia memang ambil pengarahan ke belajarnya? Dia ambil semua tapi pengarahan pun dia ambil. Apa ni, editing apa semua pun boleh. One man show. Dia orang kan belajar. Jadi dia orang kena buat semua. Betul. Kena buat semua. Tengoklah mana yang dia lebih berminat. Abang tak baik tak tolong di FYP. Final year project tu susah bang. Bapak kerja. Betul lah tu. Betul. Lagipun yang kerja tu lumayan sikit. Saya kebetulan masa tu. Jadi dia pun dah benda dia ada komitmen bang. Habis tu dia ambil siapa bang? Abang cuba cakap. Saya tak perasan pula. Lepas tu dia ambil siapa. Kawan-kawan saya juga. Ada kawan-kawan saya juga. Dia mesti uncle. Uncle betul tak uncle? Kawan ayah kan? Kawan papa kan? Betul. Dia ambil kawan saya. Dia ambil Harun Hashim. Okey lah. Kawan. Kalau tak silap saya keliru dengan dia tolong job orang lain. Pula. Sebab dia selain daripada yang belajar FYP dia, dia juga kadang tolong kawan-kawan. Jadi saya tak ingat yang mana satu dia ambil Harun Hashim. Sebab masuk hari kedua dia kata Harun panggil. Kau sini jap. Kau anak Zul Harun Hashim kan serius. Kau anak Zul lah. Iya ke? So tak cakap dengan aku. Kena marah. Kena marah. Kau tahu tak bapak kau friend. He my friend. Jadi dia kata, taklah, Uncle pun tengah sibuk, tak nak ganggu Uncle. Waalaikumsalam, cium tangan okey lah. Alhamdulillah. Tapi kat situ kan boleh nampak attitude anak Abang Zul. Dia tak guna nama ayah dia untuk tak dia. Jual lah, tak dia tak jual lah. Jadi dia nak pijak dengan kaki sendiri. Betul. Dia nak cuba sendiri. Memang kalau boleh, seboleh-bolehnya dia nak macam tu. Sendiri Bang, kiranya macam sekarang bang, kalau macam abang lah nak ambil offer job berlakon ke, abang still memilih ke ataupun apa yang ada ke atau macam mana? Pasal abang versatile. Saya tak memilih. Setakat ni saya tak memilih. Apa-apa saja yang ditawarkan, rembat. Saya rasa saya boleh buat. Saya mampu buat, saya ambil. Okey. Dia dah terfikir pula tiba-tiba. Kenapa? Pernah tak abang diberi karakter yang macam terus lain habis, yang macam bila abang pakai kostum tu pun abang dah tergelak? Ada tak? Abang jadi mak rempit ke? Tak ada. Takkan mak rempit. Tak manalah tahu. Zaman muda ada. Okey. Ada watak jahat. Saya main motor dekat kampung. Ada. Zaman-zaman muda lah. Zaman-zaman jadi hero. Cerita tu saya jadi watak jahat. Antagonis. Saya... Bapak saya orang kaya duduk kat bandar. Tapi saya dibela oleh nenek. Macam cerita saya juga. Nenek. Kisah sebenar. Tapi saya protes lah. Seperti main motor lah kat kampung. Tak boleh sampailah ada satu kereta masuk kampung tu. Ada budak muda dalam tu. Saya macam kurang ajar lah kan dia. Lepas tu balik rumah baru tu adik saya dengan mak lain. Alamak. Dia lah hero cerita tu. Alamak. Setakat tu je saya ingat. Dengan villain satu rumah. Setakat tu je saya ingat. Yang lain saya tak ingat. Ada lama sangat. Okey. Lepas tu bapak saya datang bawa saya nak bawa ke bandar. Nak bawa ke bandar nak untuk lah. Tak bawa ke bandar untuk dudukkan dia sekali. Nak uruskan bisnes dia lah. Saya jual lisakan lah. Orang mungkin ingat budak kampung datang baik. Tak ada. Dia lagi jahat. Adik saya yang duduk bandar tu jauh lebih baik. Jadi cerita tu best juga. Dia pecah stigma. Sebab orang kata biasa orang jahat Saya lah pergi kelab malam lah, apalah semua kan. Kacau shock Saya tak ingat lah tajuk cerita tu. Lama dah. Faham. Tapi kalau boleh dirumuskan ataupun dipurata, bukan purata, kalau boleh dibundarkan, bahasa matematik tu kan. Berapa kalau banyak salah drama? bahasa dia beritahu bang bahasa ni kadang-kadang. Berapa banyak drama dah abang berlakon? Saya sendiri pun tak pernah kira. Itulah saya kata boleh kalau dibundarkan. Itulah tu kan. Tak tahu lah saya nak cakap berapa. Sebab kalau gerak khas saja,
Lebih kurang 10 tahun. 10 tahun, lebih kurang 520 episod. Gerahas sajalah. Yang lain-lain lagi. Yelah. Jadi saya pernah cuba nak ingatkan tajuk. Saya berjaya dapat 150 saja tajuk. Tajuk setiap drama yang saya pernah berlakon. Itu kira yang 500 gerak khas cerita. Bukan gerak khas. Maksudnya yelah. Yang 500 tu gerak khas saja episod. Tapi tajuk-tajuk tu, itu dah kata. Yang 500 episod gerak khas tu baru satu tajuk tau. Gerak khas. Baru satu tajuk, betul. Betul. Yang lain saya berjaya dalam 150 macam tu je. Lepas tu saya cuba fikir tak dapat. Abang tak pernah terfikir nak masuk Malaysia Book Records ke bang? Masuk pelakon yang berlakon banyak episod. Itulah sayang sebab saya tak buat benda tu kan. Saya tak dokumenkan betul-betul. Mungkin juga saya pun barulah terfikir sebab saya dari tahun 86 sampai sekarang boleh katakan tak berhenti. Ada je bang, betul. Gap sikit ada. COVID 2 tahun saja. Itu je lah sebab memang tak boleh buat kerja bang. Itu pun tahun kedua saya dah syuting dengan SOP yang apalah ketat lah. Mana setahun je yang tak ada job tu. Tahun kedua dah ada syuting. Ingat lagi masa tu semua datang syuting kena macam-macam SOP lah. Yelah, mas lain, jarak dia lagi. Standby buka masuk kan. Cut pakai balik mas. Lepas tu dengan swap setiap kali sampai set kan. Ingat masa kita buat ni All Together Now kan. Every day kena swap. Kena swap test setiap hari. Tapi betul lah bang, kalau ada sesiapa yang teringin, kalau ada cara dia bang, saya pun berminat bang nak dokumen berapa banyak drama abang pernah buat. Tak tahu nak kata watak pun lain. Kalau ikut tajuk nak kata 500 tak tahu lah boleh ke kot. Lebih kurang kan 500. Lebih kurang kot tajuk kot lah. Ada tak bang macam yelah dah beratus-ratus drama, ada juga filem abang buat. Ada tak lagi macam orang kata director yang abang belum dapat lagi rasa air tangannya? Ada juga bang Ada director yang saya tak pernah bekerja lagi. Yang abang teringin nak bekerja. Contoh macam Rashid Sibir saya tak pernah. Rashid bagi muka sikit. Saya tak pernah. Contoh lah kan. Contoh siapa lagi? Macam Datuk Rahim Razali. Saya tak pernah bekerja di bawah arahan dia. Tapi pernah berlakon sama-sama. Berlakon sama-sama dalam satu drama pernah. Itu antara orang lama lah kan. Legend tu. Datuk Rahim Razali nak direct lagi. Bagi muka sikit. Abang Zul ada. Bagi sikit tu. Kita tolong lobby. Terima kasih. Tapi Abang Rashid Sibir itu hari dah datang sini kan. Sikit lah kawan-kawan ni. Kau untuk tele ke drama ke yang seterusnya. Abang ada. Betul. Calling kita orang boleh hook you up. Bang, kita nak tanya lah bang, antara update terkini bang untuk yang ke depan ni, mungkin abang ada orang kata buah-buah tangan terbaru ke? Ada nak jadi penyanyi pula ke? Mana update? Kalau ada tahu. Buat masa ni saya tumpukan pada lakonan je lah. Ada orang tanya saya juga tak nak jadi pengarah ke apa. Baru nak tanya directing ke apa ke? Tanya directing. Satu masa dulu pernah minat. Sebab ada benda yang saya rasa kalau orang yang arahkan saya tak dapat nak bagi benda tu. Saya nak ada benda lah yang saya nak tunjukkan. Tapi sekarang bila dah masuk umur dah 60 macam ni kan, saya fikir saya tumpukan pada lakonan je lah. Tak pening kepala, mengarah banyak masalah tanggung lagi. Fikir bajet. Ini masalah saya dengan skrip, dengan apa je. Itu masalah. Pre-production, production, post-production. Mungkin saya fikir-fikir mungkin tak kot. Tapi kalau tiba-tiba ada rezeki, saya tak menolak lah. Kau saja passion. Tapi kalau nak cakap secara umumnya, saya lebih suka menumpukan pada lakonan. Lakonan saya pun baru habis syuting drama 28 episod di Perlis. Lebih kurang 2 bulan syuting kat sana. InsyaAllah kot akan keluar TV tak lama lagi kot. InsyaAllah amin. Nantikanlah orang kata update Abang Zul dekat orang kata media sosial yang aktif ni. Ya. Cari je Zulkifli Ismail bang Ya, saya selalu kalau ni lah, kalau di Instagram aktor Zulkifli. Aktor Zulkifli betul. Pasal saya letak Zulkifli Ismail, dia kata dah ada orang pakai. Dah ada orang pakai aktor. AKTOR. Saya selalu hebahkan. Saya syuting kat mana. Jadi updated lah. Memang updated. Selain dari
saya cerita saya syuting kat mana, saya sebut juga macam Perlis kat sini makan sedap. Review lah sikit. Review sikit. Itu semua saja je. Orang kata content eksperimen. The last one lah bang. Macam abang kata tadi. Abang punya minat nak jadi penyampai radio. Kan memang orang kata itu orang kata cita-citanya. Tapi kenapa bang tak pernah orang kata pergi try audition ke? Pergi orang kata pursue. Untuk meneruskan benda tu. Mungkin sebab saya dah dapat jadi pelakon. Jadi mungkin saya rasa saya tumpukan itu je lah kot. Alhamdulillah. Mungkin selamat kerja saya bang. Tadi bila dah macam sekarang, dah umur macam sekarang ni, yalah. Mungkin dah tak sesuai lah. Apa pula bang? Sesuai je. Abang kenal tak rakan kami, nama dia Roy Azman. Abang Rahim tu pun. Okay. Rahim sepatu tu. Tahu. Ada semua veteran. Tapi saya lah selesa sebab yang tanya tu lelaki. Jadi wanita masih selamat lagi di sini. Saya ni tertanya pula last question. Tak apa. Saya buat masa ni saya takkan kerja. Alhamdulillah. Bang, tak ada apa yang kita nak doakan bang supaya abang orang kata sihat selalu bang. Orang kata rezekinya berpanjangan. Amin, bang. Boleh bekerja bang, sukses selalu bang. Dan terima kasih juga Dina. Kiranya yelah, orang kata orang yang kita seorang figura yang dah lama dalam industri, yang boleh diangkat sebagai living legend. Betul. Juga. Saya sangat teruja jumpa abang hari ni sebab itulah dalam 20 tahun saya dalam industri tak pernah jumpa. Tak pernah, mungkin terserempak kat event tapi tak pernah berjumpa, dapat berborak panjang pula. Terima kasih abang luangkan masa dengan kami. Bang, saya pun terima kasih banyaklah Sinar sudi panggil saya untuk datang sini. Bang, nak cakap selamat bye-bye. Jumpa lagi macam mana bahasa logat Kedah? Ada? Tiba ada. Saya rasa sama juga. Sama juga bang. Sama ikut. Bye-bye juga. Selamat tinggal ya. Yang daripada guna pun bye-bye. Betul, tinggal. Macam tu kita jumpa lagi. Jumpa lagi lah kot. Jumpa lagi nanti. Jumpa lagi nanti no. Terima kasih semua. Okay, baik. Bye-bye.